Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan nikmat kurnianya diizinkan olehnya untuk kita semua meneruskan kehidupan kita sehingga ke saat ini dapat kita terus menerus mencari redha-Nya, mencari keampunannya dan juga dapat kita terus menerus melakukan amal ibadah lagi-lagi dalam bulan yang cukup istimewa ini iaitu bulan Ramadan. Dan juga salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, para sahabat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi pertama sekali terima kasih kepada para penonton sekalian kerana masih setia bersama dengan saya dalam siri Ramadan 2022 #Ibrah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita akan teruskan perkongsian kita. Jadi insya-Allah dalam episod kali ini kita akan menceritakan tentang seorang tabi'in. Apa itu tabi'in? Tabi'in itu ialah seseorang yang tidak sempat bertemu dengan Rasulullah, tetapi dia sempat bertemu dengan salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia beriman kepada agama Islam sehinggalah dia wafat. Itu maksud tabi'in. Kalau tabi'in dia dapat bertemu dengan tabi'in, dia tak ada apa tak sempat jumpa dengan Rasulullah. Dia dapat bertemu dengan seorang sahabat tapi tak sempat bertemu dengan Rasulullah. Maaf, tersilap. Sahabat ialah orang yang dapat bertemu dengan Rasulullah dan dia beriman kepada Rasulullah dan beragama Islam sehinggalah dia wafat. Tabi'in orang yang jumpa dengan sahabat, dapat berjumpa dengan salah seorang sahabat dalam dia beriman dengan agama Islam, tetapi dia tidak sempat bertemu dengan Rasulullah dan dia wafat dalam keadaan di Islam lah. Itu tabi'in. Kalau tabi'in dia sempat bertemu dengan tabi'in tapi tak sempat bertemu dengan sahabat. Macam tu. Maaf, awal-awal tadi tersilap. Gagap sikit, gugup, nervous. Tapi tak apa, insya-Allah jom kita teruskan. Dalam episod ni macam saya cakap tadi, kita akan menceritakan seorang tabi'in yang sangat istimewa, seorang tabi'in yang sangat utama sehingga kan dicerita ada kisah-kisah yang sangat menarik di dalam hadis yang Nabi ceritakan. Nabi tak pernah jumpa pun lelaki ni, tapi Nabi tahu nama dia siapa. Iaitu Uwais Al-Qarni. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, bahwasanya sesungguhnya Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya tabi'in yang terbaik ialah seorang lelaki yang bernama Uwais. Dia memiliki seorang ibu dan dahulu dia berpenyakit kulit. Tubuhnya ada putih-putih. Suruhlah dia memohon ampun untuk kamu semua. Ini Rasulullah SAW kata, bersabda pada para sahabat dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian kisahnya bermula pada suatu ketika dahulu, apabila Sayyidina Umar ni didatangi kabilah daripada Yaman, daripada Qaran. Bahawasanya Sayyidina Umar ni pun pergilah bertemu dengan pasukan yang datang ni. Kemudian dia tanya, apakah dalam kalangan kamu ni terdapat seorang lelaki yang bernama Uwais bin Amir? Sehinggalah Sayyidina Umar ni jumpa lelaki bernama Uwais bin Amir. Dia pun tanya, adakah engkau Uwais bin Amir? Kemudian dia pun jawab, ya. Umar bertanya lagi, benarkah engkau ni daripada Murad, daripada Qaran? Uwais menjawab, ya. Lepas tu, benarkah engkau ni dulu menghidap penyakit kulit, kemudian sembuh kecuali sebesar 1 dirham? Kemudian Uwais pun menjawab, ya. Benarkah engkau memiliki seorang ibu? Uwais menjawab, ya. Umar berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti akan datang kepada kamu seorang yang bernama Uwais bin Amir bersama serombongan pasukan daripada Yaman, daripada Qaran. Uwais Al-Qarni. Al-Qarni ni maksudnya dia daripada Qaran. Kalau macam Imam Al-Bukhari, dia daripada Al-Bukhara, sebab tu dipanggil Imam Al-Bukhari. Nama sebenar dia bukan Bukhari, nama sebenarnya lain, tapi gelaran, itu adalah gelaran untuk Imam Al-Bukhari. Ini Uwais Al-Qarni daripada Qaran. Dia berasal daripada Murad dari Qaran. Dia mengidap penyakit kulit dan sembuh, tetapi kecuali sebesar 1 dirham. Dia memiliki seorang ibu dan sangat berbakti kepadanya.
Sekiranya dia bersumpah kepada Allah, maka akan diperkenankan apa yang dia pinta. Jika kamu mampu agar dia memohon pada Allah keampunan bagimu, maka lakukanlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Muslim. Jadi Umar pun berkatalah kepada Uwais Al-Qarni, mohonlah kepada Allah agar dia ampunkanku. Kemudian Uwais mendoakan Umar dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umar pun bertanya kepada Uwais, engkau hendak ke mana? Uwais menjawab, ke Kufah. Umar pun berkata kepada Uwais, bagaimana jika aku menulis surat kepada Gabanor di negeri Kufah supaya membantumu? Maksudnya Sayyidina Umar ni dia nak mudahkanlah urusan Uwais lah. Sebab kan Umar ni seorang yang apa, berpengaruh, orang besar waktu tu. Jadi dia nak mudahkanlah urusan Uwais ni. Tapi Uwais kata apa? Kata aku lebih suka menjadi seorang yang lemah, orang yang miskin. Jadi tahun berikutnya ada seorang lelaki dari kalangan terhormat daripada mereka pergi menunaikan haji dan dia bertemu dengan Umar. Umar pun bertanya tentang Uwais. Orang tersebut menjawab, aku tinggalkan Uwais dalam keadaan rumahnya miskin dan barang-barangnya sedikit. Umar pun menyebut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerita tentang tadi itulah, tentang hadis Nabi cerita tentang keistimewaan Uwais Al-Qarni. Lalu orang tersebut pun pergilah bertemu dengan Uwais ni dan dia minta kepada Uwais, mohonlah keampunan Allah untukku. Uwais menjawab, bukankah engkau baru sahaja pulang dari safar yang baik itu, iaitu haji? Maksudnya dia baru balik daripada haji dah. Orang baru balik daripada haji ni kan bagaikan bayi yang baru dilahirkan, suci daripada dosa. Kemudian, maka mintalah keampunan Allah untukku. Uwais yang kata dekat dia, doakan aku. Sedangkan orang tu minta Uwais doakan dia. Contoh, orang tersebut berkata kepada Uwais, maaf, betul lah. Bukankah engkau telah bertemu dengan Umar? Ada orang tadi tu yang Umar cerita kat dia tentang keistimewaan Uwais Al-Qarni ni. Bukankah engkau telah bertemu dengan Umar? Tanya lelaki tersebut. Uwais menjawab, ya benar. Uwais pun memohonlah keampunan Allah untuk lelaki tersebut. Jadi sebenarnya cerita ni nak menceritakan tentang keistimewaan seorang lelaki yang bernama Uwais Al-Qarni. Jadi bila dikaji, apakah menyebabkan Uwais Al-Qarni ni sangat istimewa. Jadi antara sebabnya adalah kerana kezuhudan dia. Zuhud ni apa? Senang kalau bahasa kita, humble. Orang yang merendah diri. Tak perlu nak apa? Orang kata zuhud ni bukanlah nak pakai baju yang terkoyak, compang-camping, nampak buruk dan sebagainya. Tak nak ada duit tapi tak nak beli baju baru ke apa, bukan. Itu bukan maksud zuhud. Itu kerekut, gurau je. Tapi zuhud ni maksudnya orang dia merendahkan diri. Walaupun dia ada harta tapi dia tak naklah nak menunjuk-nunjuk. Dia tak ada apa-apa nak menunjuk dan sebagainya. Ada juga yang dikatakan apa? Uwais ni sangat-sangat istimewa kerana baktinya dia kepada ibunya. Macam mana kita ceritakan dalam episod sebelum ni tentang ibu dan anak. Uh, ya apa? Seorang lelaki yang menggendong ibunya lalu pergi melakukan tawaf, kemudian berjumpa dengan Abdullah bin Umar. Ingat lagi ke tak kisah tu? Kemudian apa endingnya, apa kata Abdullah bin Umar? Dia kata, jika engkau melakukan kebaikan, segala kebaikan di muka bumi ini atau menginfakkan emas dan perak apapun besar sekalipun, engkau masih tidak mampu membayar jasanya walaupun dengan setitik susu. Jadi macam itulah. Itulah dua perkara yang kita kena berpegang dalam hidup ini. Yang pertama, sentiasa rendah diri. Jangan pandang rendah orang lain. Kalau ada harta lebih sikit, belilah pakaian yang elok yang untuk kita boleh nampak pakai kemas. Bukan kita nak menunjuk, tetapi kita nak kemas. Kita nak pergi masjid, kita nak pergi surau, kita nak bertemu dengan orang dalam keadaan yang kemas. Orang pun selesa dengan kita, kita tak berbau, pakaian kita tak nampak buruk, lusuh dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah berbakti kepada ibu kita, ibu ayah kita. Jadi macam saya dah ceritakan hadis sebelum ni tentang keburukan kita tak mengambil peluang menjaga ibu ayah, tak tak apa
nak bayar jasa ibu ayah kita ni memang takkan mampu, walaupun dengan setitik susu. Usahalah yang terbaik bagi mereka yang masih ada. InsyaAllah moga-moga kita dapat jadi seperti Uwais Al-Qarni ni. Bila minta, confirm dapat. Bukan kita nak kaya sangat, nak hebat kat dunia ni, tapi kita nak mohon keampunan, mohon keampunan. Kerana kita ni manusia yang sentiasa, orang kata apa, alpa, kadang-kadang terlupa, masih terbuat dosa dan sebagainya. Jadi penting untuk kita, doa kita ni diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Jadi saya rasa cukuplah sampai di sini saja. Dah 10 minit dah ni. Cukup panjang, saya minta maaf kalau ada tergagap-gagap, tergugup, masih nervous. Walaupun dah tahun ketiga buat video, tapi saya masih, orang kata apa, masih belajar lah. Okay. Jadi minta maaf lah penerangan saya ni kurang baik, tapi tak apa. Terima kasih kerana setia bersama saya. Kalau ada apa-apa teguran dan nasihat, silalah komen di ruangan komen di Facebook, YouTube maupun Instagram, ataupun nak DM saya secara personal, lagi best. Ceritalah apa-apa saja pengajaran atau nasihat yang saya boleh, yang nak berikan kepada saya. Jadi untuk saya ni jadi seorang yang lebih baik, yang lebih hebat daripada sekarang, insyaAllah. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana masih setia bersama saya, dan teruskan setia bersama saya dalam siri Ramadan 2022 #Ibrah Al-Quran dan As-Sunnah. Selesai episod hari ini, Uwais Al-Qarni. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang, insyaAllah esok. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikrofon baru.